Okey, seterusnya ada soalan 2 dan 3 juga. Jadi cikgu nak awak siapkan juga soalan nombor 2 dengan nombor 3. Okey, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey, apakah hubungan antara dua pemboleh ubah bagi satu ubahan langsung? Contohnya dia kata jika Y ni berkadaran langsung dengan X, jadi nak tahu apa hubungan dia. 2 kali ganda ke, 3 kali ganda ke. Jadi kita nak tengok perkaitan ini. Okey. Okey, ni ada aktiviti dalam kumpulan. Kita tak payah buat lah aktiviti ni. Cikgu terus pergi kepada rumusan dia lah. Okey, hasil daripada mobilisasi minda 2 didapati bahawa bagi satu ubahan langsung. Okey, untuk ubahan langsung lah, nilai Y per X ialah pemalar. Okey, apa maksud pemalar? Okey, kalau Y ni bahagi dengan X, apa maksud pemalar? Pemalar ialah nilai suatu kuantiti yang tetap dan tidak berubah. Okey, contohnya bila kita buat satu graf, kita dapat pemalar dia K. Pemalar ni kita label sebagai K lah biasanya. Kita dapat 2. Maknanya titik mana-mana pun, titik 2 ni ke, titik yang ni dengan yang ni ke, titik ni dengan ni ke, semua dapat K2. Baru dia dianggap sebagai pemalar. Kalau kita kira 2 titik ni dapat 2. 2 titik ni dapat 4. 2 titik ni dapat 6. Tak sama kan? 2, 4, 6. Jadi dia bukan pemalar. Okay? So untuk pemalar dia kena sama. Tetap nilai dia. Okay? So kat sini kalau kita bahagi dapat satu pemalar. Okay? Graf Y melawan X ialah satu garis lurus yang melalui asalan. Okay, syarat yang kedua, yang pertama pemalar. Syarat yang kedua dia kena melalui asalan. Asalan tu maksud dia titik kosong-kosong kat sini. Dia kena melalui. Kalau graf awak kat sini, dia bukan ubahan langsung. Ubahan langsung mesti melalui titik kosong-kosong. Okey, so syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, pemboleh ubah Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. Okey, dia mesti berubah secara langsung. Okey, jadi kat sini kita dapat tengoklah. Okey, sebagai contoh kan, kita ada banyak nilai. Okey, bila kita ada graf ni, banyak nilai X, banyak nilai Y kita ada sepanjang graf ni. Okey, bila kita bahagi Y1 bahagi X1, Y2 bahagi X2, Y3 bahagi X3, Y4 bahagi X4. Bila kita bahagi semua, kita akan dapat satu nilai yang sama. So, dia panggil K. Jadi, dia pemalar. Okey. Dan K ni sebenarnya adalah kecerunan. Bila kita ambil titik ni, nilai Y dia berapa, kita bahagi dengan nilai X dia. Contohnya X2, Y5. Jadi koordinat ni 25. Bila kita bahagi, 5 bahagi 2, dia sebenarnya adalah kecerunan. Okey, kecerunan kan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 kan. Yang ni sebab dia kosong-kosong titik dia. Jadi 5 tolak kosong 5. 2 tolak kosong 2. Jadi 5 bahagi 2 lah. Sebab dia melalui asalan kan. Sebab tu boleh terus ambil 5 bahagi 2. Jadi bila kita bahagi tu sebenarnya kita buat kecerunan. Jadi kecerunan tu juga adalah sama dengan K. Perkaitan ini hanya benar jika garis lurus melalui asalan. Kalau dia tak lalu asalan, dia tak boleh jadi K yang pemalar. Okey? Dia tak boleh jadi kecerunan. Okey, apabila Y berubah secara langsung dengan X, maka hubungan ini ditulis Y berkadar dengan. Okey, kat sini ada tulis maksud dia. Simbol ni merujuk kepada adalah berkadaran dengan. Okey, so Y berkadaran dengan X. Okey, so cara kita tulis daripada hubungan ini nilai pemalar K dapat ditentukan. Jadi cara nak cari K ambil Y bahagi X dan cara kita tulis Y berkadaran dengan X. Okay, bila kita tukar, mula-mula tulis berkadaran Y berkadaran X. Tapi bila kita tukar simbol berkadaran ni kepada sama dengan, dia kena ada KX. Y sama dengan KX. Okay, boleh. So itu cara kita tulis berkadaran pula ubahan. Y berubah adalah berkadar dengan X. Jadi Y adalah KX. Macam tu. Okay, K ni pemalar dia tadi. Okey, jadi boleh faham lah macam mana daripada yang ni dia jadi simbol sama dengan dia ada K. Boleh nak? Okey, cuba tengok sini. Hubungan ubahan langsung yang ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X juga boleh ditulis sebagai X dan Y adalah berkadaran langsung. Dia boleh tukar ayat. Y berubah secara langsung dengan X atau kita boleh tulis
Y adalah berkadaran